Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita kumpul lagi pada hari ini. InsyaAllah menyambung ada juga membincangkan kelas pengajian kita berkenaan dengan kelas harfiah ataupun pemahaman Al-Quran Karim berdasar kepada perkata daripada Al-Quran Karim. Jadi sebenarnya macam kita sebutkan, dia adalah kelas untuk memahami Al-Quran, kelas bagi memahami Al-Quran. Baik, dan kita pembincang kita yang terakhir kita bincangkan itu, kita suruh buat kerja rumah kan. Kerja rumah kita itu surah Al-Baqarah, untuk kita tengok padanya kalimah home. Okay. Home. Di mana kita ambil daripada awal Al-Baqarah tu, kita ambil, kemudian kita tunjukkanlah bagaimana kalimah home tu sebenarnya dia banyak datang dalam Al-Quran Karim. Dan dia home ni mewakili untuk mereka, third person. Mereka home tu adalah mereka. Macam yang kita sebutkan itu, pembiasaan untuk perkara ni penting. So bila setiap kali kita belajar, diharap semua boleh buat kerja rumah dan juga latih sendiri. Perkara ni kita punya kelas pun seminggu sekali je. Bukannya seminggu 2 kali. Bagi saya, kalau dia kata macam kelas pengajian macam ni, untuk intensif sepatutnya kita kena paling kurang 2 kali. Untuk supaya tak mudah lupa. Dia bila kita kurang ulang kaji, kita akan lupa. Bila kita cuti panjang dan sebagainya, lagi dahsyat. Baik, jadi hari itu, kali terakhir kita janjikan supaya buat daripada musuh apa? Daripada ayat apa? Siapa ingat? Al-Baqarah. Kita kata kena buat 8 sampai 20. Alhamdulillah. Okay, ada yang respon. Baik. So kita tengok sekarang pada ayat apa yang kita sebutkan. Baik. Saya nak besarkan. Saya tahu muka saya besar ke tidak kat sana. Kalau dekat saya ni besar, dekat sana tak besar. Tak tahu pada tuan-tuan sekalian besar ke tidak. Baik. So besar, kita besar. Besar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Bukan suka tayang muka tapi kecil sangat. Baik. Okay, hari itu kita bincangkan, kita ambil sampai ayat ke-7 kan. So kita kata start ayat 8 sampai ayat 20 membincangkan berkenaan dengan ciri-ciri orang munafik dalam Al-Quran Karim. Okay, jadi kita tengok macam mana boleh kita dapatkan, sebab ayat yang 5 ayat pertama berkenaan dengan tajuk orang bertakwa, ayat 14 sampai ayat ke-4. Kemudian ayat yang ke-6 dan 7 membincangkan berkenaan dengan orang-orang kafir. Kemudian 6-7 kafir. Yang ayat ke-8 sampai 20 ni berkaitan dengan orang-orang munafik. Okey. Allah Ta'ala firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ.
Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fih wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Baik. Kita daripada ayat 8 ini complete tajuk berkenaan dengan antara sifat orang munafik yang Allah Ta'ala ceritakan, sebab dia 1 sampai 20 surah Al-Baqarah ceritakan berkenaan Quran sebagai hidayah dan pecah manusia kepada 3 kumpulan, ada mukmin, ada yang kafir, ada munafik. Okey. Allah Ta'ala nyatakan wa minan nas, wa, dan lepas cerita tentang orang kafir, Allah Ta'ala menjelaskan wa minan nas, dan dari kalangan, dari pada manusia itu, dari kalangan manusia itu, man, ada orang-orang yang yaqulu berkata amanna billah, kami telah pun beriman dengan Allah, wa bil yaumil akhiri, dan dengan hari akhirat, kami telah beriman dengan Allah dan dengan hari akhirat. Wa ma hum, dan tidaklah mereka bimu'minin, orang-orang yang beriman. Ni yang kita itu ada apa, sebahagian apa daripada ikhwah tanya kan, macam mana saya boleh highlightkan apa Quran ni, sebab yang pada saya ni Quran ni words document, dia bukannya Quran apa yang PDF. Saya boleh tunjukkan macam lah. Actually kalau sesiapa yang nakkan Quran yang word tu boleh download daripada apa King Saud punya apa kompleks Al-Quran, kompleks Al-Quran apa Saudi tu, diorang ada apa Quran dalam bentuk words untuk di download. Siapa boleh ambil sebenarnya. Kalau sekarang ni ikutkan siapa nak cetak Quran boleh je. Cuma beza dia kalau dekat Saudi Arabia, dia orang cetak Quran, lepas Quran tu dicetak akan diperiksa Quran tersebut satu demi satu, muka demi muka oleh 10 orang pula. Sebab tu dia payah sikit. Lepas dia chop tu, Quran tu payahlah hilang muka surat ke, tak ada apa gugur huruf ke baris ke, sebab mesin percetakan kan boleh jadi terlajak dan sebagainya kan. Jadi diorang kat sana diorang ada quality control. Kita kat Malaysia ni kadang Quran ni boleh orang cerita Quran muka surat hilang ayat tu, cek balik semua sekali yang bukan terbitan Saudi Arabia. Ini bukan mengagungkan diorang, tapi kaedah kalau sesiapa dapat melawat dekat muzium Al-Quran atau apa kompleks cetakan Al-Quran tu, diorang memang jaga sungguh kualiti. So dengan sebab itu macam sekarang ni macam apa kes apa word Quran ni boleh download kat situ. Siapa nak ambil baik. Okey, wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka orang-orang beriman. Dia ba ni jangan terjemahkan. Nanti kita akan belajar, insya-Allah akan datang kita akan terangkan tajuk ni. Ba ni ba tak ada tak dia cuma datang untuk
bersama penafian. Kalau nafi guna ma, dia akan gunakan ba ni datang. Asal maksud dia hanyalah tidaklah mereka orang-orang beriman, bukanlah mereka orang beriman. Macam Nabi kata bila dipeluk oleh Jibril alaihissalam dalam Gua Hira, bila Jibril peluk Nabi dan Nabi tak boleh bernafas dan Nabi tak boleh membaca, Nabi kata ma ana biqari'in. Tidaklah aku biqari'in, orang yang boleh membaca. Ma ana biqari'in. Ba tu mesti ditambah. Kalau penafian, dia tak boleh kata ma ana talibin, tak, ma ana bitalibin. If you want to say saya bukan pelajar, kan, atau apa, saya bukan Melayu ke contoh, kan, ma ana bimelayuin, kena tambah ba tu mesti ada. Every time dalam penggunaan ni kaedah bahasa Arab bila kita bercakap, so cara dia orang menafikan pun guna ma, dia bukan macam kita, tidak saya orang pelajar, tak, dia mesti ada ba tu. In translation tak perlulah, dan terjemahan bahasa Melayu tak perlu gunakan ba tu, tapi dalam bahasa Arab tu mesti ada. Ini benda dia tak boleh hilang. Okay. Baik. Yukhadi'un Allah, mereka menipu daya, mereka memperdaya Allah, ataupun lebih tepat mereka cuba memperdaya. Sebab khada'a dengan khada'a ni adalah lafaz beza. Khada'a panjang, macam cuba untuk menipu daya, bukannya dah tipu daya. Macam qatala bunuh, qatala cuba membunuh, usaha untuk membunuh, bukannya qatala. Dia panjang. Yukhadi'una, mereka menipu daya atau cuba menipu daya Allah. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, telah beriman. Wa ma yakhda'un, dan tidaklah mereka menipu daya. Nampak? Khada'a cuba, yakhda'una tak ada alif, tak panjang. Wa ma yakhda'un, tidak mereka menipu daya illa anfusahum, illa kecuali anfusahum, diri mereka, kecuali diri mereka. Ini kalimah anfus hum tu ada kat sini, kalimah hum ada kat sini. Assalamualaikum Ustaz. Yang wa ma yahda'u tu tak ada bi, tak ada ba pula. Tak ada, pasal dia fi'il. Ini kan isim. Ini nafi isim. Okey, bimukminin ni isim. Dia ba dengan ma tu mesti isim lah. Betul. Yang ini fi'il. Betul. Ini fi'il. Wa ma yakhda'un, dan tidak mereka. Betul. Memang huruf jar tak masuk dalam fi'il. Kalau kita nafi kan, gunakan ni kan huruf jar, kan tak boleh guna. Ya. Huruf jar untuk isim. Ya. Okey. Wa ma yakhda'un, dan tidak mereka menipu daya illa kecuali anfusahum. Anfus diri-diri atau jiwa-jiwa. Diri-diri, jiwa-jiwa. Hum mereka. Wa ma yash'urun, dan tidaklah, namun tidaklah, ma yash'urun, tidaklah yash'urun, mereka menyedari. Mereka tipu, sebenarnya bukan tipu Allah Ta'ala atau berjaya tipu orang beriman, tapi mereka tipu diri mereka sendiri. Tapi mereka tak menyedari. Okay. Sebab nanti akhirnya nanti macam dinyatakan dalam tafsir, buat akhir dengan dia cuba tipu, dia akan berjaya, tapi depan Allah Ta'ala nanti akan terdedah semua sekali. Dia rasa selamat, boleh tipu Allah Ta'ala, tapi dalam masa sama Allah Ta'ala akan dedahkan balik. So macam dia tertipu lah. Di dunia dia rasakan berjaya, tapi di akhirat dia akan gagal. Di dunia dia rasa macam berjaya lah, tipu. Cakap bohong pun orang percaya, cakap tipu pun orang-orang terima. Sebab mereka orang-orang munafik ni pada zaman Nabi SAW dahulu, memang mereka kita panggil apa, sentiasa berkata bohong. Sebab tu Nabi letakkan antara sifat orang munafik ni menipu, dan dia punya perangai menipu. Baik. Ya saya. Okey. Fi qulubihim marad. Fi dalam qulubihim, qalbu mereka. Di dalam bahasa Arab dia ada kalimah yang dia sinonim, maksud dia sama, tapi kita panggil apa, terjemahan bahasa Melayu biasa kita terjemah dengan hati. Normally Melayu kita pakai hati je. Dia dalam konteks bahasa Arab dia ada kalimah qalbun ataupun fuad, kan, ataupun nafs, kan. Yang kadang-kadang dia boleh masuk dengan seerti. Apa maksudnya dalaman diri. Qalbu apa dalam hati, ataupun apa albab, kan, lub. So jadi qalbun lah, jantung lah sebenarnya. Tapi istilah terjemahan kita akan kata hati-hati. Dalam hati atau jiwa, mereka. Cuma gunakan plural. Dalam qalbu, hati-hati, jiwa-jiwa, mereka. Maradun, ada penyakit.
dalam kalbu mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka telah menambah terhadap mereka siapa? Siapa tambah? Allah. Tambah apa? Marada, sakit. Dalam kalbu mereka ada penyakit. Allah tambahkan kepada mereka sakit. Tambahkan penyakit. Hati mereka sakit, ditambahkan penyakit lagi. Jadi penyakit yang asal, kalau kita buka dalam tafsir, maksud dia adalah keraguan. Sakit yang pertama yang dia ada adalah keraguan. Sebab tu kita dalam masalah akidah dalam Islam, siapa-siapa yang terasa sesuatu yang tidak tenang dalam jiwa dia, hati dia wajib belajar sampai hilang kekeliruan tersebut. Apa keraguan dalam hati kita, jangan kita biarkan. Sebab bila kita biarkan, itu dinamakan penyakit mula-mula sekali. Sebelum datang dengki, hasad dan sebagainya kan. Yang penyakit mula sekali yang mereka ada adalah marad tu adalah keraguan. Tidak mahu meyakini, ataupun dan bahkan bila tak tahu tak nak belajar. Tu keraguan tu wajib dihilangkan. Sebab tu memang kita tak perlu jadi seorang ulama atau ilmuwan dalam bidang tafsir ke hadis dan sebagainya, tapi kita wajib belajar apa yang patut menghilangkan keraguan kita. Anything yang doubt datang di jiwa kita kena hilangkan. Okay. Walahum, dan untuk mereka, azabun alim, ada azab yang pedih. Bima kanu yakdzibun, dengan sebab apa mereka kanu dahulu yakdzibun, mendustakan atau berdusta. Dengan sebab mereka berdusta, maka benda berkenaan ada untuk mereka azab yang pedih. Pasal kita kata tadi dia menipu banyak. Sebab tu Nabi letakkan antara sifat pertama orang munafik, idza haddatsa kadzaba, bila bertutur dia akan bohong. Okey. Wa idza qila lahum, dan bila dikatakan kepada mereka, bila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, apa yang dikatakan? Janganlah kamu semua membuat kerosakan. Janganlah kamu semua membuat kerosakan. Ni tufsiduna ni membuat kerosakan. Tapi bila gunakan untuk arahan pada ramai, tufsiduna. Jadi dia bukannya singular lah. Bila dikata kepada mereka, janganlah kamu semua membuat kerosakan fil ardi, di bumi, qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun, hanyalah kami muslihun, orang-orang yang membuat pembaikan. Daripada perkataan aslaha, yuslihu islahan, fahum muslih. Kalau soleh, baik. Muslih yang membuat pembaikan, melakukan reform, baiki, pengelokan. Okay. Jadi bila dikata jangan buat kerosakan di muka bumi, mereka kata kami hanyalah orang-orang yang membuat pembaikan. Maka Allah Ta'ala jawab balik, ala innahum, ketahuilah. Ini kata seru dalam Quran Karim, yang dalam hadis Nabi pun bila gunakan ala ni, dia maksud dengan ketahuilah. Dia macam ada tu tambih. Dia alat untuk kalimah gunakan untuk memberikan peringatan. Memberikan orang yang dengar tu berikan perhatian. Macam Nabi kata, ala inna fil jasadi mudghatan. Ala, ketahuilah, inna fil jasadi, dalam jasad tu ada mudghatan, seketul daging. Iza saluha, bila daging tu elok, saluhal jasadu kulluhu, saluhal jasadu kulluhu, bila elok daging tersebut, eloklah jasad seluruhnya. Wa iza fasadat, bila rosak daging tersebut, fasadal jasadu kulluhu, rosaklah jasad seluruhnya. Ala, ketahuilah, ini ulang 2 kali, ala, ketahuilah, wahiyal qalb, dia adalah qalbu. Dia qalb. So, jadi kat sini ala ni maksudnya ketahuilah. No. Innahum, sesungguhnya mereka, mereka lah. Ini normally kalau penggunaan macam ni dalam Al-Quran Karim atau dalam bahasa Arab, penggunaan kata ganti nama tu diulang 2 kali untuk emphasize, penegasan. Innama ana, inni anallah. Kalau kita buka dalam surah Taha contoh kan, Allah kata inni anallah, sungguhnya akulah Allah. Inni anallah. Kat sini innahum hum, diulang 2 kali. Ketahuilah, sesungguhnya mereka lah al-mufsiduna,
orang yang buat kerosakan, orang-orang yang buat kerosakan, walakin la yash'urun, namun akan tetapi dan tetapi la yash'urun, tidak yash'uruna, mereka menyedari, mereka tak sedar. Okey. Wa idza qila lahum, bila dikatakan kepada mereka, wa idza, dan apabila, qila lahum, dikatakan, hum, kepada mereka, apabila dikatakan kepada mereka, okay. Aminu, berimanlah kamu semua, kama amanan nasu, kama sebagaimana amanan nasu, telah beriman orang ramai. Orang ramai dia beriman. Iman macam orang ramai. Yang dimaksudkan orang ramai itu adalah para sahabat Nabi SAW yang telah beriman awal-awal lagi dengan Nabi SAW. Sebab kemunafikan ni hanya muncul dekat Madinah. Ketika Islam dah mula dapat tempat. Ketika mana Islam lemah di Mekah, munafik ni tak wujud. Nifak ni tak wujud. Daripada 30 lebih surah yang Madaniyah, 17 ada cerita tentang orang munafik. So, supaya kita faham tajuk munafik ni, nifak ni timbul di mana? Dia timbul di Madinah bila Islam dah mula kuat. Ketika Islam tengah lemah, tidak ada sebenarnya timbulnya orang-orang yang munafik ni. Bila lepas Islam menang, barulah mereka muncul. Okey. So kat sini dia kata, bila kata amanan nas, berimanlah kamu semua sebagaimana telah beriman manusia, untuk orang ramai. Qalu, mereka berkata, anu'minu, adakah, ni adakah, nu'minu, akan kami beriman, kama amanas sufaha, kama sebagaimana amanas sufaha, telah beriman orang-orang yang bodoh. So orang gelar kan, ikut buta-buta. Nama kita sekarang ni ada kat manusia ni tu. Dia kata semua Quran kata nak ikut. Fikirlah dulu. Kan, ni sebenarnya kata-kata atau ciri-ciri kemunafikan. Bila orang tersebut menolak untuk kepatuhan, alasan dia kita tak fikir. Iman tertuli. Ini salah lah. Ayat dia bila Nabi perintahkan, Allah perintahkan, kita kena beriman. Bukan kita mempersoalkan. Okay. Bila dikata kepada mereka, berimanlah kamu semua bagaimana berimannya orang ramai, mereka berkata, adakah kami akan beriman macam mana berimannya telah beriman orang-orang yang bodoh. Dia kata, ala, ketahuilah. Allah kata, ala, innahum, sesungguhnya mereka, okay. Humus sufaha, mereka lah orang-orang yang bodoh. Mereka lah orang yang bodoh sebenarnya. Sufaha ni dia plural bagi safih. Sin, fa, ha, fa ya ha, macam marid. Safihun, sufaha. Dia plural kata ganda. Orang-orang bodoh. Kalau seorang bodoh, safih. Dan safih ni biasanya normally dikatakan macam orang dungu lah, yang tak reti nak membuat keputusan ataupun yang tidak tidak boleh berfikir dengan betul. Dia kata. Okey. Dia kata mereka benda tu ada memang dalam masyarakat manusia ni, wujud manusia macam tu. Tapi bagi orang yang ada kefahaman, dia tak suka dipanggil bodoh. Walaupun kebodohan itu kadang-kadang muncul. Kan? Okey. Ala innahum, ketahuilah, innahum sungguhnya mereka, humus sufaha, mereka lah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, namun akan tetapi tidaklah mereka mengetahui. Mereka tidak mengetahui. Okey. Ini ciri yang berikutnya Allah ceritakan. Ini semua ada ciri-ciri, step by step ayat ni ceritakan satu persatu perangai dan tingkah laku mereka. Allah ceritakan lagi, wa idza laqul ladina amanu, dan apabila laqul ladina amanu, laku mereka bertemu, alladina amanu, orang-orang yang telah beriman, qalu amanna, qalu mereka berkata, amanna, kami telah pun beriman. Wa idza khalau, dan apabila khalau, mereka bersendirian, mereka bersunyi-sunyian, ila syayatinihim, kepada syaitan-syaitan mereka. Qalu, mereka berkata, inna ma'akum, sungguhnya kami bersama
kalian semua. Bersama kalian ni bersama syaitan-syaitan berkenaan. Innama hanyalah nahnu kami mustahziun, orang yang mengejek-ejek, memperolok-olokkan. Kami olok-olok je duduk dengan orang beriman. Ini okay, baik. Kat sini kena faham. Ini maksudnya bila mereka dikatakan orang munafik ini, mereka bertemu orang beriman, dia kata kami beriman. Tapi bila mereka bersendirian kepada syaitan mereka, syaitan yang dimaksudkan ini adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di keliling Madinah. So dia pasal konsultan yang konsult mereka, orang munafik ini untuk kekal jadi munafik, antaranya adalah orang Yahudi yang tinggal di keliling Madinah ketika itu. Dan Allah Ta'ala gelar mereka syaitan. Gelar penasihat yang menasihatkan mereka untuk kekal dalam agama, kekal tidak beriman, dipanggil sebagai syaitan. Memang syaitan dalam istilah Al-Quran Karim boleh kena pada manusia, boleh kena pada jin. Kita cuma masyarakat Melayu kita je yang nampak syaitan ni kepada jin. Syaitan, abdi penyembah syaitan. Sedangkan syaitan Al-Quran Al-Karim datang dan banyak ayat ditunjukkan oleh Al-Quran Karim bahawa memang syaitan ada manusia, ada syaitan jin. Macam dalam surah Surah An-Nas kan. Allah ni kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan hai Muhammad, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung dengan Tuhan pentadbir An-Nas. Malikin nas, raja sekalian manusia. Ilahin nas, Tuhan manusia ini. Bukan Rabb saja, bukan ilah. Min syarri, daripada keburukan, daripada kejahatan, waswasil khannas. Waswas, rasa tidak tetap. Waswas Melayu waswas jugalah. Aku berlindung dengan katakan Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan, pentadbir manusia sekalian manusia. Okay, raja manusia, Tuhan manusia. Kita bezakan Rabb dengan ilah tu sebab kalimah Rabb bermaksud pentadbiran pengurusan. Ilah ni maksud penyembahan dan pengabdian diri. Rabbin nas, ilahin nas, okay, malikin nas, ilahin nas, min syarri, daripada kejahatan, waswas al-khannas. Khannas ni sesuatu yang sekejap datang, sekejap pergi. Sebab digelar macam bintang kan. Boleh dipanggilkan khannas juga sebab dia kadang-kadang datang, kadang-kadang hilang. Sejak datang kelihatan, kejap tak kelihatan. So khanasa maksud dia nyuruh, menyembunyikan, kemudian keluar masuk. So, jadi minta perlindungan dengan Allah yang dia adalah pentadbir manusia, raja manusia, dan juga Tuhan manusia, daripada kejahatan waswas khannas, makhluk yang sejak datang sejak pergi. Alladhi yuwaswisu, yang mewaswaskan, fi sudurin nas, dalam dada manusia. Dan syaitan tersebut khannas tadi, minal jinnati, dari kalangan jin, wan nas, daripada kalangan jin, bangsa jin, dan kalangan bangsa manusia. Itu contoh simple lah. Nak fahamkan kalimah syaitan tu, dia bukan hanya syaitan jin. Kat sini dengan jelas orang-orang munafik digelar dengan syaitan. Orang-orang Yahudi yang penasihat pada orang munafik digelar sebagai syaitan. Okay. Baik. Allahu yastahzi'u bihim. Allah yastahzi'u bihim. Allah lah yang perolok-olokkan mereka. Mereka buat olok-olok, Allah Ta'ala balas balik. Tunjukkan macam mana mereka buat kat dunia ni seolah-olah macam dapat something. They got something. Macam berjaya kan. Buat jahat tapi tak kena hukum. Buat jahat makin kaya. Ini benda perkara yang kadang-kadang banyak orang tak nampak. Benda-benda yang macam ni Allah Ta'ala akan panggil istidraj. Panggil. Allah lah yastahzi'u bihim. Allah lah yang perolokkan mereka. Wa yamudduhum, dan melepaskan mereka. Memanjangkan mereka. Mat kan kita belajar mat kan. Memanjangkan maksudnya melepaskan. Membiarkan. Hum, mereka, fi tughyanihim, dalam kesesatan, fi tughyan, dan kesesatan dan pelampauan, him, mereka, ya'mahun, mereka teraba-raba. Tak jumpa jalan. Teraba-raba ya'mahun, teraba-raba. Okay. Fi ya'mahun. Okay. Ulaika, mereka lah, ya, mereka itulah, ulaika, mereka itulah, alladzina ishtarau dhalalata, orang-orang yang, mereka itulah orang-orang yang ishtarau, membeli, ad-dhalalata, kesesatan, membeli kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Maksud dia ada petunjuk, dia jual petunjuk, beli kesesatan.
Fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah untung, tidaklah rabiha untung, tidaklah untung perniagaan, tijarah perniagaan, hum mereka, wa ma kanu dan tidaklah mereka muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Tidaklah mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Masaluhum, perumpamaan mereka. Allah Ta'ala ceritakan mereka, perbuatan mereka salah, Allah Ta'ala bagi tahu contoh. Ni dalam Quran Karim banyak datang ayat-ayat yang memberikan perumpamaan yang contoh. Dan tujuan perumpamaan ini diberikan supaya orang yang mendengar boleh faham sesuatu yang nak diterangkan daripada apa benda yang tak nampak kepada nampak. Dia tak nampak jadi nampak. Macam contoh macam bila kita kata tadi orang tu datang. Siapa? Alah, kita sebut apa nama? Abu. Siapa Abu? Sekian. Kita rupa macam mana? Kita rupanya kita bercontoh. Kita bagi contoh pada dia. Maka dia akan, orang yang mendengar tu dia dapat akan bayangkan sesuatu yang tak ada depan mata dia. So, jadi itu tujuan Al-Quran Karim. Al-Quran Karim banyak dengan perumpamaan. Nabi sendiri SAW pun banyak beri perumpamaan. Maka Allah Ta'ala firman, masaluhum, perumpamaan mereka itu orang-orang munafik, kama salil ladzi istauqada nara, seumpama orang yang menyalakan satu api. Ni bayangkan kita keluar ramai-ramai untuk satu ekspedisi ke apa benda, masuk hutan ke, camping ke, maka seorang nyalakan api. So, yang bawa hidayah seorang lah, itu seorang rasul yang diutuskan. So dia nyalakan api. Falamma adaat ma haulahu, lalu apabila adaat, telah terang, telah cerah, telah terang, ma haulahu, apa di sekeliling orang yang nyalakan api itu. Orang ramai yang ada keliling pun sepatutnya dapatlah cahaya tersebut. Namun zahaballahu binurihim, kerana perangai mereka maka Allah Ta'ala hilangkan. Zahaballahu binurihim, menghilangkan Allah terhadap cahaya mereka. Wa tarakahum, dan Allah tinggalkan mereka, dan biarkan mereka fi zulumatin, fi zulumat, dalam kegelapan, bukan satu zulumat tu plural. Zulmatun, satu kegelapan. Zulumat, kegelapan. La yubsirun, tidak mereka melihat. Tidak mereka melihat. Allah telah bagi contoh lagi mereka ni dalam keadaan kegelapan tadi. Sommun, pekak. Mereka pekak. Pekak. Bukmun, bisu. Pekak mana tak boleh dengar kebenaran. Bisu, tak boleh meminta panduan untuk kebenaran. Bisu. Pekak, bisu. Umyun, buta, tak melihat kebenaran. Jadi dia ada 3 sifat. Sebab orang tu kalau dia kata dia pekak kan, dia masih boleh beri isyarat. Contoh macam lapar. Lapar. Dahaga. Dia boleh tunjukkan isyarat. Kan, dia lapar. Dia boleh buat ekspresi dengan muka dia, dengan gaya dia. Bukmun, orang bisu pun boleh juga. Kan, tak cakap pun tapi dia kalau orang tu boleh bercakap, dia akan boleh beri isyarat lah. Kerana ni orang ni pekak, dia tak dengar panduan. Bukmun, bisu, tak ada minta bantuan untuk hidayah. Umyun, dia buta. Panduan ada pun mereka tak nampak. Fahum la yarji'un, maka mereka takkan kembali balik. Maksud dia bila Allah Ta'ala jadikan kesesatan itu berlaku, mereka takkan boleh patah balik. Dia akan terus hanyut dan hanyut. Okay. Itu contoh pertama Allah Ta'ala berikan. Ni maksud dia yang bentuk pertama ni, dia kata apa orang yang totally, mana dia nampak cahaya iman, lepas tu Allah Ta'ala padam terus. Terus jadi kafir lah. Tidak ada. Sebab tu dalam ni sebenarnya ada 2 contoh Allah Ta'ala berikan tentang orang munafik. Bahkan munafik ni ada dua ciri atau 2 level. Level pertama yang ayat yang ke 18 tu. Ayat ke 17-18. Level kedua munafik ni adalah ayat 19-20. Level kedua ni au kasayyibin, ataupun seperti awan hujan. Sayyib dan ghaim pun ya sama. Dalam Quran kan banyak kalimah digunakan. Kadang ada orang nak tahu perbezaan, tapi orang Arab dia pakai ikut suka hati dia. Maksud ikut pemahaman mereka pakai saja. Ghaim boleh, sahab boleh, kan sayyib boleh. Au kasayyibin, atau seperti awan hujan. Minas sama, dari langit. Pada langit lah, pada langit. Fihi dhulumatun, dalam awan hujan tadi, dhulumatun, ada kegelapan. Namun ada juga wara'dun, guruh, wa barqun, dan juga kilat.
Bayangkan hujan, awan hujan yang gelap, ada guruh, ada kilat. Hujan turun, tapi hujan sebenarnya kalau kan kebaikan lah, rahmat. Tapi bila hujan tu turun dengan lebat mencurah-curah, kegelapan berlaku, keluar pula guruh dan juga kilat. Maka orang yang duduk dalam ni, munafik ni, akan yaj'aluna asabi'ahum, mereka akan letakkan jari-jari mereka akan jadikan yaj'aluna, mereka jadikan asabi'ahum, jari-jari hum mereka. Jari-jari hum mereka. Mereka jadikan jari-jari mereka fi adhanihim, dalam telinga-telinga mereka. Jadikan jari mereka ke dalam telinga mereka. Kenapa? Minas sawaiki, daripada kejutan ataupun daripada halilintar tu. Kerana halilintar tu turun dia macam tu, ya. Kenapa dia orang tutup telinga? Hadaral mauti, takutkan mati. Takutkan mati. Memanglah kita kat Malaysia ni pun saya perhatikan macam tu. Bila guruh tu dia tutup telinga. Kalau guruh tu datang atau kilat tu datang kat awak, tutup telinga bukan tak mati pun. Tapi untuk telinga sebab apa? Ketakutan kan? Ketakutan mati, tutup telinga. Sedangkan benda berkenaan kalau turun kat kita, tutup telinga tak dapat apa pun. Tidak dapat apa-apa. Tapi ketakutan tu menyebabkan kita tutup telinga. Okay. Wallahu, dan Allah Ta'ala muhitum bil kafirin, amat luas liputan atau meliputi pengetahuan, meliputi kuasa, meliputi apa ketentuan bil kafirin, terhadap al-kafirin, orang-orang yang kafir. Allah Ta'ala sambung terangkan sifat atau ciri mereka. Yakadul barqu, hampir-hampir kilat itu, yakhtafu absarahum, mencabut ataupun merampas ataupun mencabut atau merampas absarahum, penglihatan mereka. Seolah macam menarik ataupun menghilangkan penglihatan mereka. Kilat sangat berpinar mata, tak nampak apa. Seolah-olah kilat itu akan menghilangkan penglihatan mereka. Absar, plural bagi apa, basar, basarun, absar. Kullama, dan kumpulan munafik yang kedua ni, dia kullama adha'a lahum, setiap kali mana adha'a, diterangi atau dicerahkan, lahum, untuk mereka, lahum, diterangkan, dicerahkan, hum, untuk mereka, masyau fihi, mereka berjalan, fihi, padanya. Wa idza azlama, dan bila menjadi apa? Gelap. Alaihim, terhadap mereka, qamu, mereka pun berdiri. Tunggu, stop. Dan bila cerah, datang jalan. Bila gelap, berhenti. Ni yang kita kata tadi, munafik second level. Dia kadang-kadang seronok dengan agama, dengan wahyu, bila mana untung kat dia. Bila mana datang pada dia teguran ataupun panduan, dia rasakan bahawa teguran dan juga panduan tadi yang dilihat oleh dia macam guruh dan juga kilat. Teguran macam guruh. Kemudian kilat ni macam apa? Macam panduan lah. Tapi bila dia nampak dalam bentuk yang tidak baik. So bila kilat tu datang, dia buka mata, dia nampak, dia jalan. Tapi bila kilat tu hilang, dia berhenti. Dia sokong agama, seronok dengan agama bila agama untungkan dia. Bila agama tak untungkan dia, dia akan lari. Okay, kaum mereka berhenti. Walau syaa Allah, dan kalaulah mengkehendaki Allah, la dhahaba bisam'ihim, pasti Allah Taala hilangkan. La dhahaba, pasti, ni lam ni bukan ni, lam tu maksud dia pasti. Pasti. Kalau Allah Taala kehendaki, pasti dhahaba, dia hilangkan. Bisam'ihim, akan pendengaran mereka. Dhahaba bi, ni ba ni macam sama ba tadi lah, ba tambahan, tak perlu diterjemahkan. Allah Taala hilangkan pendengaran him, mereka, wa absarihim. Pasal itulah benda yang menjadi sebab mereka duk sibuk boleh kadang-kadang jalan ikut sekali. Allah Taala boleh hilangkan pendengaran penglihatan mereka kalau Allah Taala nak. Okey. Innallaha, Allah Taala, ala kulli syai'in, ke atas sesuatu qadir, amat berkuasa. Okey. So jadi kalau kita lihat pada sampai ayat 8 sampai 20 yang kita pergi lintas sebenarnya. So kita dapat lihat bagaimana kata ganti nama home tu berulang dan datang dalam bentuk home berpisah, kadang-kadang bercantum,
Kan? Tapi yang kita faham macam saya sebut tu, kalau huruf sebelum dia baris bawah, okey, ataupun ya mati, maka dia akan baris, dia akan berbunyi dengan him. Jika tidak, bunyi dia home yang memanjang, tak ada hal. Tak kira bercantum ke berpisah, home is home. Cuma yang kalau kita nanti kita akan ambil berkenaan dengan tajuk yang lain, macam macam saya, dia akan berbeza. Macam nahnu, kami kan. Bila berpisah, nahnu. Bila bercantum, dia akan na saja. Itu kita akan ambil kemudian insya-Allah. Baik. So jadi ini latihan hari ini, latihan yang kita dah buat. Siapa-siapa dapat ke semua sekali, alhamdulillah. Siapa-siapa tak dapat semua, cuba lagi nanti. Kita bagi latihan lain, cuba pula, jangan putus asa. Dan benda ni seminggu. Bukannya apa dalam masa 2-3 minit. Ada masa yang panjang sebenarnya. Okey, kita baik stop. Kita berhenti baik-baik. So sekarang ni kita masuk pada insya-Allah doa kita. Doa kita baik. Baik. Share screen. Okey. Okey, baik. Hari ni kita masuk doa yang ketiga. Ingat setiap doa yang kita baca, kita belajar, sila hafal. Kita dah ada pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang pertama. Minta pada Allah Taala akan kebaikan dunia akhirat. Okay. Dan minta jauh daripada api neraka. So pertama. Second one yang kita belajar pada minggu lepas, itu doa kedua, iaitu Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, jangan kau pesongkan hati kami, jangan kau simpangkan hati kami. Dan ba'da idh hadaitana, sesudah saat, sesudah detik engkau hidayahkan kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah dari sisi untuk kami dari sisimu rahmah. Innaka antal wahhab, sungguh engkau amat-amat memberi kurniaan. Okay. Dan hari ini kita akan masuk doa mohon ampun dan memohon rahmat. Okay. Firman Allah Taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami. Dia macam kita sebut itulah, bila sebut Rabbana, dia ada kata seru yang tersembunyi. Kata seru yang tersembunyi. Asal dia ya Rabbana. Asal dia ya Rabbana. Kalau tidak, kalau tak ada seruan tersebut, kalimah tersebut tak akan bunyi Rabba, dia bunyi Rabbu. Rabbuna Allah. Macam kata-kata, Tuhan kami Allah. Rabbuna Allah. Rabbuna Tuhan kami Allah. Itu tak ada kat situ seru. Tapi ini ada seruan. Sebab tu dia bunyi Rabba. Dia pasal asalnya bila ada ya dan kata tu compound noun macam ni, dia akan jadi ya Rabba. Nah tu kami cuma dalam bentuk yang bercantum. Wahai Tuhan kami. Melayu kita mudah, tapi kan dalam bahasa Inggeris dia lain. Dia akan bunyi Rabba tu, ya Rabbana, dia akan our. Na tu our. Our Lord. Our Lord. Kalau kita punya guna wahai Tuhan kami. Kami actually semua kami tak ada masalah. Dalam bahasa Inggeris dia akan tukar. Dia akan Rabbana. Okay. Baik. Rabbana, wahai Tuhan kami. Zalamna anfusana. Zalamna, kami telah anaya. Kami telah zalimi. Zalamna, kami telah zalimi. Anaya. Anfusana, jiwa-jiwa kami. Diri kami sendiri. Diri kami sendiri. Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika, wa dan in jika lam taghfir lana, tidak taghfir engkau ampunkan, lana untuk kami, dan jika tidak engkau ampunkan untuk kami, wa tarhamna, dan engkau belas kasihan atau engkau rahmati, na kami, kalau tidak engkau ampunkan kami, dan juga engkau belas kasihani kami atau engkau rahmati kami, lanakunanna, la pasti, la tu pasti bukan la panjang, la pendek je,
La maksudnya pasti. Emphasize untuk penegasan. Nakunanna kami menjadi. Nun belakang tu pun untuk emphasize juga. Kalau tidak nakunu kami jadi. Tapi kerana ada emphasize kat situ, lam tambahan depan dan nun sabdu di akhir. Pasti kalau tidak engkau belas kasihan pada kami dan engkau lanakunanna pasti kami menjadi minal khasirin dari kalangan orang-orang yang rugi. Dari kalangan orang-orang yang rugi. So kalimah yang kita ada dalam ni, zalamna, kami telah anaya, kami telah zalimi. Anfusana, anfus, singular dia, anfus tu singular nafsun. Nafsun, jiwa atau diri atau nyawa. Tengok ayat dia bukan nafsu tau, nafsu lain. Nafsu apa? Dia dalam Quran Karim dia akan gunakan dengan hawa. Keinginan. Your desire is not called nafsu. Boleh faham? Okey, boleh faham. Okay. Your desire, keinginan kita tu dipanggil hawa. Ha, waw, alif macam ya tu. Hawa. Dia bukannya macam sering orang kita sebut nafsu, ikut nafsu. Ikut hawa nafsu. Keinginan diri. The desire, your self desire. Okay. Adapun nafs itu sendiri, dia bermaksud nyawa. Dia bermaksud diri. Dia bermaksud bermaksud jiwa. Dia bukan bermaksud dengan kejahatan atau keburukan. So dalam Quran Karim kalau kita jumpa tak ada ikut diri mereka, tak. Dia akan ikut hawa nafsu mereka. Hawa nafsu. Lepas tu original words yang digunakan oleh kita dalam penjelasan berkenaan dengan desire kita guna hawa nafsu. Hawa nafsu. Macam bahasa Arab asal lah. Tapi banyak orang tak faham. Jadi betul kadang ada orang dia dipisahkan. Ada roh, betul? Ada nafsu, ada jasad, ada akal. Ini salah ni. Pemisahan ni salah. Sebab kita ada roh dan jasad. Dalam roh kita, dia juga jiwa kita, nyawa kita. Dia ada personality kita dalam roh kita tu. Dan dia bergandengan dengan jasad kita, dia ada akal. Akal tu kena dulu sekali, kerana kata roh saja tanpa melihat, tanpa belajar, tanpa mengetahui, tanpa ada medium badan, akal tidak akan diketahui. Tapi letaknya akal pun dalaman kita lah. Akal bukan tunjuk. Duduk kat mana kan tak nampak akal. Tapi kita kata kefahaman tu boleh dilatih. Macam orang sebut akal tadi boleh ditajamkan, boleh dikuatkan. So kadang-kadang bila orang tu kata, dia kata apa dalam badan kita ada 3 benda. Kita badan kita diri kita ni ada 4 benda. Jasad, lepas tu ada roh, lepas tu ada nafs, lepas tu ada nafsu, lepas tu kemudian ada akal. Ini sebenarnya pecahan yang salah. Tapi sering orang kita duk buat macam tu, kefahaman pelik-pelik ni. Sebab kalimah nafs ini bukan maksudnya nafsu yang kita terjemah bahasa Melayu. Nafs ni dalam bahasa Arab bermaksud jiwa, diri, nyawa. Okay. Tapi kalau keinginan, desire yang tak elok dalam diri kita, kan? Dia dalam diri kita tu, itu dipanggil hawa. Hawa. Keinginan diri. Kadang-kadang disingkatkan dengan kalimah macam ketika wanita yang goda Yusuf alaihissalam, kan bila di depan raja tu kan dia mengaku dia salah dan dia kata inna nafsa la ammaratun bisu'. Jiwa ni diapikan, jiwa manusia ni memang diapikan dengan keburukan. Maksudnya sentiasa nak senang lenang, tak nak bekerja, tak nak sekian, tak nak susah, semua macam tu. Tak ada siapa yang nak nak susah payah. Tak ada siapa nak menanggung tanggungjawab. Kalau boleh tak nak tanggungjawab. Itu maksud nafs tadi. Mana diri itu diapikan. Tapi keinginan dari diri tersebut panggil hawa. Ya, baik. Anfusana, jiwa-jiwa, nyawa-nyawa, diri-diri, kami. Kami telah anai diri kami. Dia kata wa illam wa tudan in jika lam taghfir, tidak engkau ampunkan. Tidak engkau ampunkan atau ampuni lam taghfir lana, untuk kami. Lana, untuk kami. Wa tarhamna, dan kau belas kasihan kami. Belas kasihan atau rahmati kami. Mercy, have mercy. Okay? Belas kasihan atau merahmati kami.
Watarhamna lanakunanna, pasti kami menjadi minal khasirin, min dari al khasirin, orang-orang yang rugi. So siapa-siapa yang nak rajin tulis balik kalimah tersebut boleh. Baik. Okay, sekarang kita pergi pada tafsiran penjelasan doa ni. Baik. Doa ni datang dalam surah Al-A'raf ayat ke-23. Al-A'raf 23 Baik. Kita buka surah Al-A'raf. Al-A'raf. Ustaz, ini doa Nabi Adam kan doa? Ya, betul. Kejap. Minta ampun dengan. Ya, tunggu dulu. Kejap. Ini masuk doa Nabi Adam, jap. Al-A'raf. Okey. Al-A'raf 23 jap, dia buka ya. Kita dapat tengok. Okey. Okey. Okay, Al-A'raf. Okey, kejap. 1. Okey, 30 terus. Okey. Memang ayat ni dia adalah ayat berkaitan dengan doa Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Selepas mana mereka melanggar akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan larangan memakan daripada pohon terlarang dalam syurga. Ini kisah dia, kisah yang apa kalau kita lihat kan, ayat 23 lah. 23 ni ayat ni kat sini. Ni ayat ni. Lepas tu kalau kat sini kita dapat faham juga, sebenarnya bila kita ambil doa-doa Al-Quran, kita bukan baca Quran sebenarnya. We actually bila kita ambil doa Al-Quran, kita tak baca the whole ayat. Sebab tu dalam ayat yang kita dalam doa tu kita buang atau kita tak tulis qala. Because dalam ayat asal ada kalimah qala. Qala berkata mereka berdua. Okay. So macam biasa kita sebutkan, every time kita nak tahu sesuatu ayat dalam Quran, tengok ayat sebelum, tengok ayat selepas. So kita faham konteks. You know the context atas ayat berkenaan. Okay. Jadi kita mulakan insya-Allah daripada ayat yang ke 23 kan. Ya. Panjang kat ni. Tak apa, dah jap. Okey, kita mula daripada ayat yang ke 11. So kita nampak kita nampak berakhir dengan apa. Kalau tak kita nampak keseluruhan Okey. Allah Ta'ala firman, okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Okay. Demi sesungguhnya khalaqnakum, kami terciptakan kalian semua. Ni sebenarnya bila kita sebut, walaupun dalam konteks ayat ni dia sebenarnya membincangkan berkenaan dengan kisah kejadian bapa kita, itu Adam alaihi salam. Tapi diungkit nikmat ke atas bapa atau atuk nenek untuk supaya cucu belajar. Mana kita nak ungkit nikmat ke atas cucu, anak cucu, sebut tentang atuk nenek dia. Kat sini yang disebut tentang atuk nenek kita itu Adam alaihissalam, bapa alaihissalam, bapa manusia sekalian, manusia pertama di dunia ini, tak ada manusia lain. Allah Ta'ala sering ungkit bila kejadian kita, dia akan sebut kisah Adam alaihissalam. Walaupun Adam jadi daripada tanah, kita bukan daripada tanah, still disebut juga supaya kita faham akan nikmat yang Allah telah kurnia pada kita dalam kewujudan ini. Allah Ta'ala nyatakan walaqad khalaqnakum, maksudnya kami telah ciptakan kalian, kamu semua. Summa sawwarnakum, kemudian kami bentuk rupa kalian. Walaupun kisah ni kisah Adam tapi dia sebut untuk kita, ciptakan kalian, bentuk rupa kalian. Summa qulna lil malaikati isjudu, kemudian kami katakan, kemudian qulna, kami katakan, lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu li Adama, sujudlah kamu semua kepada Adam.
Fasajadu illa iblis. Maka mereka semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis sahaja tak sujud. Lam yakum minas sajidin, tidak jadi di kalangan golongan yang sujud. Ini yang kadang-kadang menjadi satu tajuk di sisi orang ramai bincangkan. Adakah iblis dari kalangan para malaikat? Allah Ta'ala kata, kami kata pada para malaikat. Ibn Katsir rahimahullah menjelaskan, bukan maksudnya sedemikian. Bahkan sebenarnya boleh dikatakan kepada para malaikat, iblis ni sendiri, dia adalah bukannya malaikat. Dia adalah jin. Yang disebutkan dalam ayat ke-50 surah Al-Kahfi. Al-Kahfi, wa idh kunna lil malaikati isjudu li adama fasjudu illa iblis kana minal jinni. Ingat ayat mana kami perintahkan para malaikat sujudlah kamu semua kepada Adam, maka mereka semua sujud kecuali iblis. Kana minal jinni, dia adalah di kalangan jin. So dia jin. Cuma kenapa bila perintah kepada malaikat dia kena ikut? Sebab dia tinggal dengan malaikat. Macam pendatang asing di Malaysia, bila agung lintas kan, jalan raya tak dibenarkan jalan, dia kena berhenti jugalah. Dia tak boleh kata macam undang-undang Malaysia bukan undang-undang saya bukan rakyat Malaysia. Tapi awak dah tinggal dengan Malaysia. So kena ikut perintah atau peraturan di Malaysia. Jadi maksud dia, sujudlah kamu semua pada Adam, mereka semua sujud kecuali iblis. Lam yakun, tidak jadi dia minas sajidin, kalangan golongan yang sujud. Maka Allah Ta'ala pun berkata kepada iblis, bertanya kepada dia, mempersoalkan perbuatan dia. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala, berkata Allah Ta'ala, ma mana'aka, apa yang menghalang engkau, apa menyekat engkau? Allah tasjuda, bahawa tidak tasjuda engkau sujud. Idh amartuka, tatkala aku perintahkan engkau. Engkau duduk dengan para malaikat. Malaikat akan sujud. Kenapa kau tak sujud? Qala ana khairum minh. Qala, berkata iblis, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Ni hu kan? Kan kita buat kursi tu kan? Hu kan? Ni. Aku lebih baik berbanding dia. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan ni aku min narin, daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Dan kau ciptakan dia, itu Adam, min tinin, daripada tanah yang basah. Tin, tanah basah. Sebut turab, tanah kering. Ini adalah apa, bentuk rupa Adam dibentuk dalam syurga. Dia ada stages macam tanah campur. Bila kita nak buat objek pakai tanah, kan kita ambil tanah tu, kemudian bancuh dengan air, kemudian uli. Proses yang sama Adam lalui. Sebab tu nama kejadian Adam tu, kadang-kadang tak nak sebut dengan turab, tanah kering, tanah debu. Kadang orang sebut dengan tin, tanah basah yang lumpur, tanah yang bercampur air. Kemudian tinul lazib. Tinul lazib, tanah yang tin, tanah liat yang boleh yang lazib, yang melekat, yang boleh diuli. Lepas tu disebut sol-sol min hama'in masnun. Lepas tu dibiarkan macam tembikar sebelum dia mengeras, kan dibiarkan daripada asal tanah liat tu putih akan jadi kehitaman. Sol-sol sebenarnya sol-sol kal fakhar, bila dikering jadi seperti sol-sol kal fakhar. Tanah liat seperti tembikar. Bila kita jentik kan dia bunyi berdesing kan, teng kan. Okey, jadi peringkat stages tu Adam lintas. So one disebut oleh iblis ni, dia kata aku lagi baik banding dia. Kau jadikan aku daripada api, kau jadikan dia daripada tin, tanah yang basah, tanah lumpur. Qala, berkata Allah Ta'ala, fahbit minha, turunlah daripadanya, itu syurga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, maka tidak adalah untuk engkau, it's not for you, an tatakabbara, untuk engkau menyombong, fiha, di dalamnya, dalam syurga. Jadi pasal syurga ni tak boleh ada orang yang dalam diri ada kesombongan. Sebab tu bila Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi menyatakan la yadkhulul jannah, takkan masuk syurga, man kana fi qalbihi, dan siapa dalam hati dia, dalam kalbu dia, mithqala dzarratin min kibr, ada sebesar zarah sombong. Whoever dalam diri dia ada sebesar zarah sombong, syurga tidak halal. Tidak halal masuk syurga. Ini benda yang kita kena faham. Okey. Dia tidak boleh. Maka Allah Ta'ala kata tidak harus untuk engkau, tidak boleh untuk engkau menyombong dalamnya. Fakhruj, keluarlah. Innaka minas saghirin. Sesungguhnya engkau, fakhruj, keluarlah. Innaka, sesungguhnya engkau, minas saghirin, dari kalangan golongan yang kecil, ini golongan yang hina. Okay. Golongan hina. Qala,
Iblis berkata, anzirni ila yaum yub'atsun. Qala berkata Iblis, anzirni, tangguhkanlah aku. Tangguhkanlah aku. Anzir, tangguhkan, ni aku, ila yaum yub'atsun, sehingga hari mereka dibangkitkan. Itu manusia dibangkitkan. Nah, tengok, ini kat sini tunjuk bahawa Iblis percaya tentang kiamat. Dia tahu tentang kiamat. Allah Ta'ala dah bagi tahu, dah maklumkan. So dia tahu manusia akan hidup, kemudian dia akan mati, kemudian dibangkitkan semula. Qala, Allah Ta'ala firman, innaka, sesungguhnya engkau, minal munzarin, dari kalangan golongan yang diberikan penangguhan. Diberikan penangguhan. Munzar, nazara, tunggu. Munzar, diberikan tangguh. Diberikan penangguhan. Qala, berkata Iblis, fabima aghwaytani, maka dengan sebab apa yang aghwayta, engkau sesatkan, engkau pesongkan ni aku. Maka sebab engkau sesatkan aku, kau pesongkan aku, la aqudanna lahum, pasti akan aku duduki terhadap mereka, dan aku sekat terhadap mereka. Kalau jalan tu lurus, dia akan tunggu tengah jalan. Aku akan pasti duduk lahum, terhadap mereka, siratakal mustaqim, jalanmu yang lurus. Jalan kau lurus kan? Aku duduk tengah tu nanti. Aku tesongkan orang. Macam kau sesatkan aku. Ini adalah panggil apa? Panggil apa sebagai resmi Iblis. Bila dia buat jahat, dia berlaku kesalahan, dia salahkan Allah. Dia kata Allah yang sesatkan dia. Ini kita baca pada kisah Adam, kita akan faham apa beza resmi dua ciptaan Allah Ta'ala ni. Okay. Iblis dia buat salah, dia kata Allah Ta'ala yang sesatkan dia. Dan dia janji pula, lepas Allah Ta'ala bagi dia tangguh, dia minta tangguh, dan bila Allah Ta'ala bagi tangguh, dia janji pula untuk sesatkan atau sekat anak Adam daripada jalan lurus Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia kata, thumma, kemudian, la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian, la'atiyannahum, pasti aku datangi mereka, aku datang kepada mereka, min baini aydihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, daripada arah belakang mereka, wa an aymanihim, daripada arah kanan mereka. Ayman, yamin, plural bagi yamin. Wa an syama'ilihim, daripada arah kiri-kiri mereka. Aku akan datang. Ni him banyak atiyannahum baina aydihim, dan khalfihim, aymanihim, syama'ilihim. Aku datangi mereka daripada arah depan mereka, daripada belakang mereka, di kanan mereka, kanan-kanan mereka, kiri-kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum, engkau takkan dapati kebanyakan mereka syakirin, orang-orang yang bersyukur. Aku akan buat. Maka Allah Ta'ala pun firman lagi, kata dia, qala khruj minha mad'uman madhura. Allah Ta'ala berkata kepada Iblis, keluarlah daripadanya, daripada syurga tu, mad'uman, hina, madhura, kecil, kan, apa, tak ada nilai, ya? Keluarlah daripadanya, hina dan kecil. Laman tabi'aka minhum, benar-benar, man, sesiapa, tabi'aka, mengikuti engkau, minhum, dari kalangan mereka, dari kalangan anak-anak Adam ni, la'amla'anna jahannam minkum ajma'in, pasti aku isikan jahannam minkum, daripada kalian. Mana dengan kalian aku isikan jahannam, engkau dan siapa ikut engkau daripada anak Adam, ajma'in, semua sekali. Kemudian Allah Ta'ala pun firman kepada Adam. Ini yang permulaan berlaku godaan daripada Iblis kepada Adam. Okay, ini banyak orang kadang dia kata macam dah kena keluar, kenapa masuk balik? Dia kan taat pun. Allah Ta'ala suruh dia keluar, tapi tak sekat dia untuk mengayau-gayau lagi dekat kawasan tersebut. Hinggalah Allah Ta'ala turunkan semua sekali Adam, Hawa dan Iblis ke dunia, barulah mereka tak boleh patah balik. Adapun ketika itu, Iblis masih lagi berada di sekitar kawasan berkenaan. Allah Ta'ala izinkan dia untuk tak usir dia keluar dengan kekerasan. Allah Ta'ala kata jangan masuk dah, macam tu. Tapi biasa dia tak patuh dah. Suruh sujud dia tak patuh. Suruh jangan masuk pun, dia buat baliklah kerja lain. Okay. Maka Allah Ta'ala berkata, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannata, tinggallah engkau dan pasangan engkau akan syurga. Fakula, maka makanlah kamu berdua. Kula, makan kamu berdua. Min haitsu syi'tuma, daripada mana sahaja kalian inginkan. Mana sini ke, makan. Wala taqraba hadhihi syajarata,
Dan jangan kalau kamu berdua dekati pokok ini. Satu pokok ni je. Apa pokok tersebut tak diketerangkan. Tapi memang Adam dan Hawa diuji dengan satu benda je. Itu satu pokok je dan syurga jangan dekat. Yang lain nak makanlah suka hati kamu. Fatakuna minadh zalimin, lalu kamu berdua akan menjadi di kalangan orang-orang yang zalim. Maka Allah kata fawaswasa lahumas syaitan. Belum. Waswasa lahumas syaitan. Maka telah mewaswaskan terhadap mereka berdua syaitan. Liyubdiya lahuma, supaya ditunjukkan kepada mereka berdua. Ma wuriya apa yang disembunyikan. Anhuma, daripada mereka berdua, min sawatihima, daripada kemaluan mereka berdua. Maksudnya Adam dan Hawa ketika syurga pada pakaian. Jadi iblis nak tanggal pakaian tersebut. So dia suruh atau dia goda Adam untuk buat dosa. Waqala, dan dia kata, dia waswaskan Adam dan Hawa. Waqala, dia kata, ma nahakuma, tidak melarang. Qala, dan dia berkata, ma nahakuma, tidak melarang kuma, kamu berdua. Rabbukuma, Tuhan kamu berdua. Tuhan kalian berdua. Tuhan kalian berdua tak larang kamu berdua. An hadhihi syajarati, daripada pohon ini. Daripada pohon ini. Illa an takuna malakaini, melainkan, kalau kalian makan nanti apa jadi? Takuna malakain. Kalian berdua akan jadi dua malaikat. Bimbang, kamu dua jadi malaikat. Malaikat dah banyak dah. Kalau kau makan jadi malaikat. Tu akan tak bagi makan tu. Au takuna minal khalidin, atau kalian berdua jadi dari kalangan golongan yang kekal abadi. Itu yang apa? Yang itu ada nanti dalam ayat yang lain datang. Dia kata hadulu ka ala syajaratil khuld. Kau nak tak aku tunjukkan kau kepada pokok pengekalan. Pokok kekal abadi. Means that when once you eat, kau takkan sekali-kali akan binasa, kekal abadi dalam syurga. So, jadi pasal benda macam ni, dia disebut tentang dua malaikat tu, bila iblis goda tu. So, mungkin ketika malaikat duduk depan Adam AS, iblis dapat lihat mata Adam tengok dan rasa takjub dengan malaikat. Dia manusia, tu malaikat, yang malaikat punya keindahan. Jadi mungkin itu menyebabkan iblis gunakan poin tersebut. Dia kata Tuhan tak larang kamu makan pokok ni kecuali bimbang kamu berdua jadi dua malaikat atau jadi golongan yang kekal abadi. Maka ketika itu dia buat lagi. Wa qasamahuma, dan dia bersumpah kepada mereka berdua. Wa qasamahuma, qasama bersumpah. Dia bersumpah. Huma, kepada mereka berdua. Inni lakuma, sungguhnya aku untuk kamu berdua. Laminan nasihin, benar-benar di kalangan golongan yang memberi nasihat. Aku advice, yang tak dengar sudah. Dia sumpah. Dan itulah punca Adam terikut. Bukan setakat tipu daya tentang godaan tu, tapi bila dia bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Jadi banyak para ulama nyatakan Adam terikut dengan iblis sebab dia tak sangka. Dia baru jadi kan. Dia tak sangka ada makhluk berani menipu atas nama Allah Ta'ala. Bersumpah dengan tipu atas nama Allah. Maka dia pun terpedaya dekat situ. Fadallahuma bighururin. Maka dia tunjukkan mereka berdua dengan tipu daya. Falamma dhaqa syajarata. Lalu apabila mereka berdua merasa saja, dia rasa je, dia taste je asyajarata, pokok tersebut. Tak tahu buah ke apa Ada kata pokok tu dia makan akar, ada kata dia makan. Pasal kita kalau pokok, kita ada makan akar, ada makan buah. Ada makan bunga kan, macam bunga kantan, kita makan bunga. Ada pokok kita makan buah, dia banyak makan buah lah. Ada yang kita makan akar macam ubi. Kentang kan, ubi kentang, ubi kayu. Kita makan akar, ada makan daun. Macam bayam sebagainya, kita makan daun. So basically kita tahu apa benda bahagian pokok tu dan pokok apa tak tahu. Cuma bila dia merasa saja Adam pokok berkenaan, sebab dia kan dia katakan tentang tajuk dia kan, apa dia nak jadi malaikat ataupun dia nak jadi golongan kan, tapi ditipu dengan sumpah di atas nama Allah Ta'ala. Bila dia rasa saja pokok tersebut, badaslahuma sawatuhuma, terdedahlah kepada mereka berdua, sawatuhuma, kemaluan mereka berdua. Mana jatuh pakaian mereka, terdedahlah kemaluan mereka. Wa tafiqa, dan mereka mula yakhsifani alaihima, menutup ke atas diri mereka. Ala yakhsifani, mereka menutup, okay? Menyembunyikan atau menyuruh alaihima, ke atas diri mereka, min warakil jannati, daripada daun syurga. Daun-daun pohon di syurga digunakan tutup badan dia. Wa nadahuma rabbuhuma, dan menyeru mereka berdua Tuhan mereka berdua. Allah Ta'ala panggil mereka berdua. Alam anhakuma antilkumas syajarati, adakah tidak aku larang kamu berdua
antil kumasyajarati, daripada pohon itu. Pohon itu. Tilka saja. Tilkuma tu pasal 2 orang. Atau tilkum boleh. So jadi fasih kalau kita nak bercakap dengan orang kan. Kalau kita macam zalika je, zalikum. Zalikuma untuk 2 orang. If kita cakap dengan 2 orang, kita kata itu, dia tunjuk itu. So kita kata zalikuma patutnya. Ramai zalikum. Tapi permudahan kita gunakan zalika je. Macam tilka ni juga. Asal dia tilka. Tapi jadi tilkuma pasal Allah Ta'ala bercakap pada 2 mereka. Tapi kalimah dia maksud itulah. Dari pohon itu. Wa aqul lakuma, dan aku telah katakan kepada kamu berdua. Inna syaitana. So syaitan itu. Nama dah tukar. Dan nama iblis. Kan nama syaitan. Nama itu tukar. Memang syaitan ni, iblis dan syaitan ni, dia actually iblis tu dikatakan sebagai nama dia. Sebelum panggilan dia, sebelum dia kufur. Allah Ta'ala panggil dia ya iblis. Tapi bila dia start saja kufur dan Allah Ta'ala laknat ke atas dia, maka dipanggil dia sebagai syaitan. Lepas tu Allah Ta'ala kata pada Adam dan Hawa, aku dah cakap pada kamu dua, inna syaitana, syaitan itu, ni iblis jadilah. Lakuma, untuk kamu berdua, aduwwum mubin, adalah musuh yang amat nyata. Maka ketika tu baru dah datang doa daripada Adam dan Hawa. Dan doa ni sebenarnya ia adalah apa yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada Adam alaihi salam untuk katakan. Kalau kita lihat ayat ni 23 kan. Dan ayat 37 ayat 23. Okey. Ayat yang ke-37. 37 surah Al-Baqarah. Mana pula? Okey. Buat apa tu Syah? Budak nak perhatian mungkin macam-macam benda dia buat. Lompat lah. Belum. Okey. Okay, ayat 37 surah Al-Baqarah. Dalam ayat ni kalau kita baca, dan surah Al-Baqarah pun kisah sama ada kan. Kalau kita baca dari ayat 30 sampai 39 ada kisah Adam dan Hawa. Dan kisah iblis pun ada. Cuma dalam ayat tersebut kan, bila lepas Adam alaihissalam makan dari pohon terlarang, kan Allah Ta'ala dekat sini kan. Okey. Dalam ayat kalau kita baca sini, wa qulna ya adam uskun, ayat 35. Kita nak 37 Allah kan, wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannata, dan kami katakan wahai Adam, tinggallah engkau dan isteri engkau akan syurga itu. Wa kula, dan kamu makanlah minha, daripadanya, ragadan, sepuas-puas, hai susyi'tuma, di mana saja kalian kehendaki. Wala taqraba, yang kamu berdua dekati, hadhihi syajarata, pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, kamu boleh jadi kalian orang-orang yang zalim. Fa azallahum asyaitan, telah menggelincirkan mereka berdua, syaitanu anha, daripada syurga. Gelincirkan daripada syurga. Fa akhrajahuma mimma kana fihi, dikeluarkan Adam dan Hawa daripada apa keadaan yang mereka berdua berada padanya, kan mulia, berpakaian dan sebagainya. Maka mereka dikeluarkan mereka daripada keadaan asal mereka. Wa qulna bitu min ba'dukum li ba'din adu, dan kami katakan, Allah kata, kami kata turunlah kamu semua, sebahagian kalian adalah musuh, untuk sebahagian adalah musuh. Mana korang satu sama lain akan jadi musuh. Walakum fil ardi mustaqarrun, untuk kalian di muka bumi ada tempat menetap. Wa mata'un, tempat bersenang-lenang, ila hinin, sehingga satu waktu. Kemudian Allah Ta'ala sebut apa? Fatalaqa, ni ayat ni. Ayat 37 ni. Fatalaqa, maka telah menerima Adamu mir rabbihi, Adam dari Tuhannya, kalimatin, beberapa kalimah. Fataba alaihi, lalu dia kurniakan taubat ke atas Adam. Innahu, sungguh dia Allah Ta'ala, huwa tawwabur rahim, dia amat menerima taubat, lagi amat penyayang. So kalau kita dekat sini, ayat ni kata Adam terima kata-kata daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ilham kepada Adam. Ilham tersebut adalah apa yang kita jumpa dalam doa kita. Doa yang kita baca tu kan, Rabbana zalamna anfusana tadi, doa itulah yang diilhamkan kepada Adam untuk dikurniakan taubat ke atas mereka berdua, ke atas Adam dan Hawa. Itu kat sini kata Adam telah menerima dari Tuhannya beberapa kalimah. Maka dia kurniakan ke atas Adam taubat. Kurnia taubat ke atas Adam. So dia Maha memberi taubat, lagi Maha penyayang. So ayat yang kita baca tu, yang tentang tajuk doa kita tu, itulah sebenarnya doa yang diilhamkan sendiri oleh Allah Ta'ala kepada Adam alaihi salam untuk dia lafazkan bagi menjadi sebab untuk dia diampunkan dosanya.
Dan Allah Ta'ala dah terima taubat. Adam telah diterima taubat. Dia tidak ada tajuk original sin ke dosa asal. Adam makan kita berdosa, itu tak ada. Apa yang dalam fahaman Kristian itu adalah fahaman yang songsang. Kerana mengatakan manusia ni Adam makan pohon terlarang, kita semua berdosa. Adam buat salah, dan salah tadi sebenarnya ada sebab lah. Allah Ta'ala jadikan dia turun ke dunia. Bahkan sebelum Adam dijadikan, memang dia telah disebut dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30 untuk ditinggalkan di muka bumi. Tapi Allah Ta'ala saja letak dia dekat dalam syurga dahulu supaya kita anak Adam belajar kisah Adam AS. Dan bahkan kalau orang tanya Adam AS, apakah syariat yang ditunjukkan? Kita kata syariat Adam adalah taubat. Taubat. Adam tunjuk kepada kita taubat. Bila salah, taubat kepada Allah Ta'ala. Ini yang saya sebut tadi, resmi iblis, buat salah, marah Allah. Resmi Adam, tersilap, tersalah, dia balik kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan keampunan. Itu yang sepatutnya berlaku pada kita. Bila kita buat salah atau dosa dan kesalahan, yang sepatut jadi pada kita adalah minta ampun, kembali kepada Allah Ta'ala. Bukannya kita salahkan Allah Ta'ala. Allah yang buka benda ni, Allah jadikan aku sekian. Banyak di kalangan masyarakat Melayu kita, Islam di Malaysia, kadang-kadang dah ada fahaman songsang macam ni. Disalahkan Allah Ta'ala di atas perbuatan diri dia. Dia kata Allah Ta'ala dah takdirkan. Takdir. Macam ni. Betul takdir Allah Ta'ala, tapi atas takdir Allah Ta'ala tadi kita kena ada apa? Ada perbuatan. Macam kalau Allah takdirkan kita lapar. So sepatutnya kita makanlah. Kalau lapar, makan. Kalau lapar, kita pergi makan. Kalau kita sakit, kita pergi berubat. Dahaga, kita minum. Berdosa, kita kena bertaubat. Okay? Alhamdulillah. Okay. Wallahu a'lam. Belum lagi. Okay. Kita slide lah. Nanti. Okay, baik. Okay, ada soalan? Sekejap. Jadi saya buka. Mana tak check. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Dia kata Assalamualaikum daripada Safih berjahil. Okay. Tak, jahil ni boleh kata tak tahu. Boleh kata kita kata orang sebut jahil ni adalah sifat tak tahu jadi tahu. Sedangkan Safih ni dia dungu. dia dungu, tahu macam ni dekat dia lemah otak. Jahil ni boleh kata saya tak tahu. I don't know kan. Itu jahil lah, maknanya tak tahu, tidak mengetahui. Jahil tu simple, tidak tahu jadi tahu. Sedangkan orang yang Safih ni kadang-kadang tak boleh faham kalimah. Tak boleh nak diajar perkataan. Pasal dia tak boleh masuk otak dia. Dia lemah akal dia berfikir. Itu lebih tepat lah. Itu maksud asal dia. Baik. Ada soalan lain? Okay, tak ada. Alhamdulillah. Okay. Ustaz, maaf Ustaz, ada soalan berkenaan dengan pandangan yang menyatakan faham Al-Quran secara hafiah adalah bid'ah kerana rata-rata Al-Quran perkata yang ditafsir tidak bersesuaian dengan penggunaan bahasa Arab. Jadi kami sebagai orang awam melihat kepada konteks memahami Al-Quran secara tekstual ni macam mana? Kita kurang ilmu tentang, kita kurang mahir bahasa Arab. Jadi boleh tak kita bergantung pada Al-Quran perkata yang sedia ada di pasaran? Okey. Jazakumullah khairan. Okey, baik. Tentang pembelajaran Quran perkata, kan? Memang kita kata sebenarnya macam bila saya sebut tadi lah, kita try untuk jelaskan, perasan tak? Kita terpaksa guna beberapa kalimah untuk terangkan satu benda je. Sebab balik pada asalnya perkata tadi dia tak boleh pasal pasal Quran turun, dia bukan dengan lafaz sahaja. Kena faham lafaz sahaja. Dia dah turun dengan penjelasan. Kalau kita lihat dalam Quran Karim dalam surah apa, dalam surah Al-Qiyamah. Saya buka sekejap. Nak fahamkan Saya setuju dan cuma penjelasan ni kena faham sikit. Okey, pasal kita nak bantu pasal bahasa Arab memahami Quran ni, kita panggil apa? Kita biasakan kita dengan teks. Pasal kali Quran ni tak bertambah. Dalam word pengajian kita yang lain, kita akan bertambah perkataan, bertambah apa prasakata sebagainya. Quran sama, takkan berubah. Okey. Memang betul pasal Quran Karim bukan turun dengan kalimah saja. Sebab tu dalam Quran Karim dalam surah Al-Qiyamah kita Al-Qiyamah ayat yang ke 16 sampai 19. Ni supaya nak fahamkan. Betul. Apa dia punya first thing first, yes, benar. Untuk bergantung dengan Quran perkata ni, seseorang itu akan boleh tersilap. Bahkan boleh tersalah. Bahkan saya tengok ada orang yang belajar Quran perkata ni yang tak solat pun ada.
pernah datang kelas-kelas pengajian, ikut ustaz-ustaz yang hebat-hebat. Tapi last sekali in the end dia tak dia sibuk dengan Quran perkata, last sekali solat tidak. Ada saya jumpa. Nah, ini problem yang berlaku Even ada orang tu mengadu mak saudara dia pun dia kata macam tu, tinggalkan belajar harfiah Quran, tinggal solat. Pelik kan? Macam mana anda belajar Quran lepas tu tinggalkan ibadat? Tak kelakar. Tapi benda tu berlaku. Okey. Punca dia sebab kat sini. Allah nyatakan dalam Quran dalam surah Al-Qiyamah ayat ke-16 sampai 19. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau gerakkan dengannya, dengan Quran itu, lidah engkau. Supaya engkau cepat dapat akan ia. So, Nabi SAW at first, baginda terima Quran, baginda takut terlepas. Pasal Jibril AS baca kan, Nabi try nak follow cepat-cepat. Takut terlepas akan Quran. Allah Ta'ala kata jangan ikut. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. So ke atas kamilah penghimpunan Quran itu, ini ke dalam dada engkau, wa qur'anah, pembacaan semula. Kami tanggung. Hafalan engkau, bacaan engkau kami tanggung. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Maka bila kami telah bacakan ia, ikutilah bacaannya. Follow after that. Thumma inna alaina bayanah. Kemudian ke atas kamilah penjelasannya. Dalam ayat ni dengan jelas bahawa Quran itu kan hafalannya, dari hafalan, ada bacaan, ada penjelasan. Nampak tak tiga? Kan? Sebab Nabi baca dah. Kalau ikutkan pasal orang Arab, faham direct lah. Dah faham, baca, dibacakan, tak ada masalah. Tapi datang pula penjelasan. Kemudian ke atas kami lah penjelasannya. So means that Al-Quran Karim tidak memadai dengan kita belajar, dia punya perkataan saja atau cara baca saja. Sebab dia perlu kepada penjelasan. Sebab tu kenapa kita punya kelas ni, kita punya tajuk ni, kita cuba terangkan secara dari sudut tafsir. Doa-doa tu kita belajar dari sudut tafsir. Sekali. Sebab tu saya tak baca doa tu saja. Sebab tu kadang-kadang mungkin ada yang datang masuk kelas macam lah, banyaknya lah ustaz ni baca daripada ayat sekian sampai ayat sekian. Baca ayat tu saja tu sudahlah. Sebab kita nak konteks saja. Sebab ayat tersebut kalau kita tinggal daripada konteks, dia akan menjadi apa? Tidak terang pengertian dan maksud dia. Dan bahkan boleh keliru. Boleh terkeliru ke atas kita apa maksud yang dimaksudkan di situ. Sebab tu kena tahu maksud dia apa macam kita bincang doa apa, jangan disesatkan. Bukan dalam keadaan luar agama, dalam agama. Means that you already have that hidayah. Supaya jangan sampai hilang hidayah, Rabbana la tuzigh qulubana tu didoakan. Bukannya maksud dia kita sesat nak dapat hidayah. Tak, dah dapat hidayah jangan dipesongkan hati. So basically memang betul, saya setuju dengan masalah orang awam tak boleh hanya bergantung dengan harfiah Quran. Cuma harfiah ni tadi membantu untuk kita bila baca Quran sendiri, kita dapat tanpa terjemahan, kita dapat kat situ keseluruhan maksud ayat tadi, tengah bincang pasal apa. Sebab tu bila kita belajar harfiah Quran pun, kalimah yang kita akan kaji dan belajar, dia merangkumi dalam 514 perkataan tu, dia bukannya merangkumi 100% Quran, dia akan merangkumi 82% atau 1.5% Quran saja. So you need ada 10% lagi, 20% lagi. 20% lagi lebih kurang kena dipelajari secara tafsir dan sebagainya. Jadi saya setujulah, memang betul. Tak boleh. Sebab saya memang tengok orang belajar harfiah Quran saja, memang tak solat pun ada. In the end. Sebab dia rasakan macam dah pandai, kan dia tak perlu lihat pada tafsiran, maka dia baca dan dia interpret sendiri. Dan kita memang dalam belajar Quran, ingat syaitan bukan lari, syaitan datang. Syaitan bukan lari, syaitan datang. Kita ambil dari surah An-Nahl kan, hari itu kita bincangkan yang kita kata bukan surah Al-A'raf. An-Nahl 98. Allah kata fa idza qara'tal Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu nak baca Quran, minta perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam. Kenapa? Sebab syaitan datang, bukan syaitan lari. Okey? Baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini kot. Jawab dah. Sekejap Ustaz. Doa ni boleh baca dalam sujud? Yep. So mana boleh. Boleh apa? Dia tak jadi. The first three doa tu kita baca dalam sujud. Yes. Any doa yang kita nukilkan sekarang ni, kita akan baca Quran. Kita tiru doa Quran. Dia beza kan? Kalau kita baca Quran, then you cannot left any letter daripada ayat tersebut. Sebab ini sebagai doa dalam ayat yang pertama,
doa pertama kita belajar, ayat tu berbunyi wa minhum man yaqulu rabbana. Dia ada ayat yang kita tinggalkan. Mana word yang kita tinggalkan sebab kita cuma ambil doa tersebut. Kita tidak baca ayat Al-Quran sendiri. Yang tak boleh kita benarkan kita buat ketika sujud atau ketika rukuk dan membaca Al-Quran. Kita bukan baca Quran, kita berdoa macam doa Quran. Kita doa, tiru doa Al-Quran. Tiru doa Al-Quran. Okay, baik. Okay. Second question Ustaz. Second question dalam Al-Baqarah, Allah kata dia nak cipta khalifah di bumi. Jadi kes ni adalah buat sebab untuk Adam diturunkan. Betul. Betul. So, memang Adam dia memang patut turun, bukan untuk tinggal. Cuma kisah berlaku ni Adam makan pohon terlarang, kemudian turun ke bumi untuk kita belajar. Supaya anak Adam belajar. Belajar apa? A, tentang tajuk taubat. B, bahawa benda-benda haram dalam dunia ni sikit. Yang halal banyak. Tetapi peliknya manusia ni dia attracted tau, dia tertarik kepada yang haram tadi, sedangkan yang halal banyak. Macam kat dunia lah, benda minuman halal bersifah, haram juga yang manusia cari. Macam tu Adam alaihi kisah tu, dia boleh kita reflect balik pada diri kita. Tengok balik pada diri kita. Baik. Boleh stop ini Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.